Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'. Sambungan muka surat 421 ayat 25. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Ayat 25 ni sambungan dengan ayat fa arsalna alaihim rihan ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Dia sambung situ. Wahai beriman, ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu ketika mana telah datang pada kamu musuh yang ramai daripada Mekah untuk serang kamu. Lalu kami telah timpakan ke atas mereka angin yang kuat, yang sejuk, dan kami telah utuskan tentera yang kamu tidak nampak. Betul-betul Allah. Waraddallahu alladhina kafaru. Lalu dengan sebab Allah Ta'ala telah datangkan bantuan dia, angin yang kencang tu, dia juga tentera yang mana mereka tidak nak, yang kamu tidak nampak, mereka pun tidak nampak. Maka waraddallahu alladhina kafaru. Allah tak sebut al-ahzab sini. Lepas tu sebelum ni Allah tak guna al-ahzab lah, ayahsabuna al-ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ahzab ni ikut orang-orang Mekah yang sudah berkumpul untuk serang Nabi, serang Madinah. Sebab Allah Taala nak bagi tahu yang Allah Taala tolak ni kerana kekufuran mereka, bukan kerana kumpulan mereka. Waraddallahu alladhina kafaru. Jadi Allah SWT telah halal, telah tolak orang kafir yang datang serang Madinah di kalangan, kalau kita gabungkan orang Mekah, orang Yahudi dan juga orang munafikin. Bighaidhihim, Allah SWT tolak mereka, orang kafir ni, halal mereka, mana kembalikan mereka, tak berjaya untuk serang Madinah ni. Waraddallahu, mana Allah Ta'ala kembalikan mereka semula. Orang kafir ni bighaidhihim, ba sini pakai ba sababiyah, ba ni ba apa dia, mashub. Mereka balik dalam keadaan mereka nak marah, dalam keadaan mereka nak marah. Tak ada buat apa, lam yanalu khaira, kerana mereka tak dapat satu hasil daripada peperangan ni. Modal lebih banyak ni. Dan arak-arak yang mereka panggil untuk serang Madinah ni semua terbayar belaka tu, biasa saja. Untuk bawa tentera ni, nak bagi makan ke apa, semua. Waraddallah, Allah Ta'ala halal mereka, tolak mereka, orang kafir ni. Mereka balik dalam keadaan bighaidhihim, dalam keadaan mereka nak marah. Kerana apa? Walam yanalu khaira, mereka tidak dapat apa yang mereka maksud, mereka serang Madinah tak dapat ke satu sedikit pun. Dan Allah bagi tahu wakafallahu almu'minin, cukuplah orang mukminin Allah untuk dalam peperangan dia, dalam perjuangan dia. Wakafallahu almu'minin, Allah telah cukup, telah lindung orang mukmin dalam peperangan Ahzab ni. Dan wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah ni maha kuat, maha perkasa, maha perkasa. Huzaifah kan, bila ketika mana kemuncak berlaku tu kan, Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, siapa pergi kat kemah musuh, siapa nak pergi kat kemah musuh. Itu tahu perintah Nabi pada para sahabat. Tak ada seorang pun. Nabi kata apa? Siapa dia nak pergi tempat kemah musuh, ambil berita apa yang berlaku pada mereka. Bagi orang yang buat lagu ni, Nabi beritahu apa? Syurga. Jadi teman aku dalam syurga. Betul, bayar kan? Tak ada seorang pun bangun. Tak ada seorang pun bangun. Sebab suasana sejuk. Suasana sejuk. Bagi tempat musuh. Nabi suruh pergi tempat musuh. Dan Nabi panggil 3 kali, Nabi tawar 3 kali. Siapa dia nak pergi tempat musuh, ambil tahu keadaan mereka untuk bagi tahu pada kita. Maka bagi dia syurga. Jadi teman aku dalam syurga. Nabi ulang 3 kali, tak ada siapa bangun. Akhirnya Nabi sebut, Nabi panggil Huzaifah kan. Huzaifah, dia pun semua Huzaifah dia pun nusuk dah dia benar. Oleh kerana Nabi sebut nama dia, tak ada arah, dia kena bangun. Dan bila dia bangun saja kan, dia engkau sejuk. Sejuk dia kelaparan. Kita kena Ahzab ni, tak masa Nabi duduk pukul batu tu, perut Nabi dia diikat dengan batu juga. Sahabat kelaparan. Sejuk lagi, takut lagi, tak, kelaparan lagi. Semua sahabat diuji. Ahzab ni keadaan dia. Jadi bila Huzaifah pergi, Nabi pesan kan, kamu pergi ya, jangan ambil tindakan, jangan buat kau. Huzaifah pergi.
Dia pergi tu, dia tengok Abu Sufyan dah. Gelak kan, masa gelak kan. Dia ada panah dah. Dia uting dah panah. Kena dah atas kepala ni. Tapi dia ingat pesanan Nabi. Nabi kata, jangan buat apa-apa. Kamu pergi dengar. Dan kalau dia panah macam tu kan, mati dah Abu Sufyan. Mati. Tak masuk Islam. Tak dead. Tapi dengar arahan Nabi pergi. Pak musuh. Pergi dekat musuh. Dia boleh balik dari keadaan selamat. Dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat. Apa yang berlaku dalam Ahzab? Wa anzalal ladzina zaharuhum. Ni habis dah Ahzab. Selepas Ahzab, ini berkenaan dengan wa anzalal ladzina zaharuhum min ahli kitab. Wa pun atas dengan ayat sebelum dia, wa raddallahu alladzina kafaru wa anzalal ladzina zaharuhum min ahli kitab min sayasihim. Jadi Allah Taala bagi tahu ayat ini perintah Allah Subhanahu taala berkenaan dengan perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Ahzab supaya pergi serang Bani Quraizah. Bani Quraizah. Yahudi ni bila cadangnya dia tawar pada Nabi, Nabi tak terima, dia nak marah. Maka dia pergi. Dia yang main peranan dengan Quraisy adik belakang ni. Dan Nabi telah pergi cek dah nak berita ni. Nabi bukan kata pergi sakat. Nabi telah hantar berapa orang Sa'ab bin Mu'az, Nabi telah hantar berapa orang sahabat pergi cek. Jolah ke berita, jolah ke Bani Quraizah telah khianat. Cek. Rasa 7 orang sahabat pergi cek. Memang betul mereka telah khianat. Mereka dia dak sabotaj dengan Quraisy. Tapi Allah Taala buat keadaan Ahzab ni kan, Allah Taala tu datangkan angin kecil, tak boleh nak buat apa. Musuh hebat secara mana tak boleh nak buat apa. Dia bila Quraisy dia tentera-tentera dia bawa semua balik kan dah. Bani Quraizah semua pergi masuk benteng dia belakang, lari belakang dah. Mereka ingat nak lawan Nabi daripada sana. Sebab benteng dia kukuh. Dia ada apa? Benteng dia tak boleh nak masuk. Dia penempatan dia jauh daripada tengah Madinah. Nabi duduk di Madinah tengah. Dia penempatan dia hujung-hujung Madinah. Jadi Nabi bila lepas Ahzab tu, Nabi balik rumah dulu. Nabi pecah baju besi, malaikat mari, Jibril mari jumpa Nabi. Jibril bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu pecah dah baju besi. Kami tak. Sekarang ni apa, nahnu zahibun ila Bani Quraizah. Kami sekarang ni semua Allah Taala perintah supaya pergi ke Bani Quraizah. Maka kamu kena pergi sana juga. Maka Nabi pakai semula. Masa tu waktu Zuhur. Pada Nabi SAW perintah pada para sahabat supaya segera pergi ke Bani Quraizah. Jadi itulah hadis yang masyhur berkenaan dengan apa dia. Nabi kata jangan siapa-siapa di kalangan musmahaya asal menaikkan Bani Quraizah. Nabi suruh sahabat pergi segera. Pergi segera. Pergi pergi pula. Ujian pula. Pergi segera Bani Quraizah. Dan sahabat-sahabat pergi. Dan ni Allah Taala tunggu ayat bagi tahu. Dan Allah Taala bagi tahu wa anzalal ladzina zaharuhum min ahli alkitab, dan supaya kamu pergi cari orang yang mana bantu zaharuhum ni awanuhum. Pergi serang orang yang mana telah bantu orang Mekah ni, telah bantu Quraisy ni untuk serang Madinah ni. Di kalangan ahlul kitab min sayasihim, di tempat pertahanan mereka ni. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, dan Allah SWT telah campakkan dalam hati mereka ni rasa takut. Maka fariqan taqtulun, sebahagian kamu bunuh, sebahagian kamu tawan. Sebenarnya kalau mereka tidak menyerah, Nabi tak ada buat apa juga sebenarnya. Nabi pergi Bani Quraizah ni untuk kepung Bani Quraizah ni lama, hampir sebulan. Sahabat tak boleh buat apa. Punya benteng dia begitu kukuh sekali. Tapi oleh kerana Allah Taala campak dalam hati mereka takut. Dia tawar dan demi tawar dia bagi supaya tu mereka serah dengan ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak sih. Orang-orang lagu ni yang buat pelanggaran lagu ni yang khianat lagu ni bagaimana keputusan nak buat? Mereka tak situ. Mereka nak supaya keputusan mereka dibuat. Tapi Nabi minta pada mereka supaya hukum Allah diputuskan berdasarkan hukum Allah. Mula-mula mereka tidak mahu. Akhir sekali oleh kerana Allah telah campak dalam hati mereka takut, mereka menyerah. Maka bila mereka menyerah, keputusan berdasarkan apa dia? Berdasarkan mereka last sekali mereka setuju bila Nabi tawar kepada mereka yang buat keputusan keadaan mereka ni Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Masa tu Sa'ad bin Mu'az luka, kena panah masa Ahzab tu, kena anak panah yang orang Mekah tembak daripada sebelah parit tu, sebelah pihak dia. Sa'ad bin Mu'az kena. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni sekutu mereka sebelum ni, sekutu Bani Quraizah.
Jadi orang Yahudi Bani Quraizah ni puas hati dengan keputusan Mu'ah. Jadi dia minta, dia anggap bahawa oleh kerana Mu'ah ni orang kita, dah lama dengan kita dulu, dia kenal benar kita ni. Jadi takut saya Mu'ah ni bagi peluang pada mereka lah. Jadi mereka beranggap begitu. Allah Ta'ala buat keadaan Sayyidina Mu'ah, Nabi panggil Sayyidina Mu'ah, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu. Jadi Sa'ad bin Mu'az buat keputusan lagu mana? Sa'ad bin Mu'az bagi tahu keputusan aku terhadap kamu, mana-mana lelaki yang berperang, yang terlibat dengan peperangan, yang boleh terlibat dengan perangnya, yang jadi sekutu Quraisy ni, semua tu dibunuh belakang. Dan adapun kanak-kanak yang mana tidak terlibat, tak cukup umur tu dilepaskan, dan wanita-wanita mereka dirapah belakang, dijadikan tawanan, harta mereka diambil belakang. Itu keputusan Nabi dan keputusan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu. Lalu bila dengar keputusan itu, Nabi kata, tak apa dah, itulah keputusan yang Allah SWT kehendaki, sama seperti mana keputusan Allah SWT. Dia berlaku apa yang berlaku? Wa awrathakum ardahum, dia kamu telah mewarisi tanah mereka, rumah mereka, harta mereka. Dan wa ardan lam tata'uha, dia tanah yang belum lagi kamu pijak. Isyarat apa ni? Janji Nabi pada sahabat ni, Rom dia Parsi ni, Rom dia Parsi. Ini Allah Taala bagi dah. Ya ayuhan nabi, bila tiba-tiba mari sini, ya ayuhan nabi, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah semua berkuasa atas segala sesuatu. Ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina. Mari pula ayat ni pula. Ayat berkata, ya ayuhan nabi, wahai nabi, bagi tahu pada isteri-isteri kamu, kalau kamu nak dunia, nak kehidupan dunia ni, dan nak perhiasan dunia, mari aku bagi pada kamu, dan aku cerahkan kamu. Tiba-tiba mari duduk dalam Ahzab. Allah uji Nabi. Ini kisah dia apa ni? Mari sini dalam Ahzab ni. Dia ada sambung dengan sebelum dia kan Nabi dapat ghanimah daripada Bani Quraizah kan. Jadi banyak harta. Jadi ni ujian, tengok Allah Taala uji Nabi dengan rumah Nabi, dengan keadaan para sahabat ni. Nak isteri Nabi dan isteri sahabat-sahabat lain, bila dapat berita Bani Quraizah jatuh, dan Bani Quraizah ni kaya, banyak harta, dan isteri Nabi terkesan. Isteri Nabi pun manusia juga. Ya, lama dah susah kan? Lama. Ahzab ni tahun kita kata tahun ke-5 ke Nabi hijrah ni. Susah dah, daripada Mekah lagi susah dah. Lepas tu duduk di Madinah ni susah, bertahun-tahun dah susah. Jadi bila tahu dapat berita bahawa Nabi dapat Bani Quraizah telah jatuh pada tangan Nabi, dia banyak harta-harta mereka ni, maka isteri mereka minta daripada Nabi SAW supaya dibagi sedikit pada mereka hasil daripada ghanimah tu. Mereka nak bahagia mereka. Sebab sebelum berlaku Ahzab, Bani Nadir dah jatuh dah, dapat dah harta, Nabi tak bagi. Nabi bagi pada orang lain. Nabi dahulukan orang lain. Ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Nabi kalau orang mari sedekah pada dia kan, dia tak boleh makan. Dia bagi pada sahabat. Kalau dia bagi hadiah, dia kongsi dengan sahabat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta ghanimah daripada Bani Nadir sebelum ni pun Nabi telah bagi pada orang lain. Jadi isteri Nabi bila berlaku keadaan lagu ni kan, bila dengar Bani Quraizah telah jatuh pada tangan sahabat, tangan Nabi, maka mari dalam hati mereka kan nak benda ni. Dan ni Allah turun ayat tarbiyah. Dan bila Nabi dengar permintaan mereka, tuntutan mereka ni, ini menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi, duduk berjuang dengan Nabi, tak faham keinginan Nabi, tak redha dengan keputusan Nabi ni, menyedihkan Nabi. Dan Nabi telah asingkan diri dia. Nabi telah asingkan. Dah lama Nabi asingkan diri dia kan? Nabi asingkan diri dia. Nabi asingkan diri dia kat sebulan juga. Jadi yang boleh jumpa, Nabi tak jumpa dengan siapa-siapa isteri dia. Nabi boleh jumpa Nabi-nya Abu Bakar je. Abu Bakar je ni benar. Orang lain Nabi tak benar. Nabi tak benar. Masa dekat permulaan dia, Abu Bakar boleh jumpa. Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta izin dengan Bilal radhiyallahu anhu untuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan isteri Nabi, Nabi tak sikit je. Bila masa Sayyidina Umar masuk kan, Nabi duduk atas katil dia. Dan isteri Nabi duduk keliling. Nabi tak layan, Nabi tak kecek. Jadi Sayyidina Umar pujuk Nabi. Mari ada Sayyidina Umar ni pujuk Nabi. Dan Sayyidina Umar ni dah kecek lepas kan. Dan apa yang Sayyidina Umar kecek itu sebenarnya berlaku. Sayyidina Umar sebenarnya nak tanya Nabi. Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi sebab dapat berita bahawa Nabi telah cerah isteri-isteri dia. Berita ni tersebar kan. Dan di antara isteri Nabi ni anak Sayyidina Umar, Hafsah. Jadi semua pergi jumpa Nabi, tengok keadaan Nabi begitu. Maka Sayyidina Umar bagi tahu,
saya nak buat lawak lah, kena bagi tahu orang perempuan, wanita-wanita kita Quraisy ni, Mekah ni telah terkesan dengan orang Madinah ni. Bila saya nak bagi tahu pada Nabi berkenaan isteri dia, isteri saya pun ya Rasulullah, tak, bila dia dengar Bani Quraidah jatuh, harta banyak kan, dia duk minta saya macam-macam dengan saya. Tak? Maka saya kepada dia, saya tarik dari telinga dia kata, dia pada Nabi. Jadi Nabi bila dengar perkataan serupa, Nabi sengih, barulah berubah sikit muka Nabi. Dan ketika itu Nabi luahkan perasaan dia. Nabi bagi tahu, mereka ni depan ni pun, ni dia minta daripada aku benda ni, sepuamu juga, sepuabinimu juga. Orang serumah bila dengar perkataan Nabi gitu kan, tak? Tanya anak dia, wahai Hamzah, mu minta daripada Nabi apa yang bukan Nabi miliki? Abu Bakar kamu tanya Aisyah, wahai Aisyah, mu minta daripada Nabi apa yang bukan milik Nabi? Milik orang ramah. Nabi sekarang duk fikir bagaimana supaya sahabat-sahabat hijrah semua ni dak beres belaka dulu. Hari ni keadaan susah hari ni. Kamu duk minta dengan Nabi, kau begini. Jadi kamu isteri Nabi. Sepatut kamu jadi pendukung Nabi ya. Ini keadaan Allah SWT jadikan keadaan ni sebenarnya sikit, bukan isteri Nabi minta banyak sebenarnya. Minta sikit ya. Tapi Allah SWT nak tarbiyah, Nabi nak tarbiyah isteri dia. Allah Taala tu ayat ni. Allah SWT tu ayat ni. Ni lepas bulan tu, lepas Nabi doa sini, Nabi tidur sore. Lepas turun ayat tu, Nabi panggil, Nabi pergi jumpa sore-sore isteri dia. Nabi pergi jumpa Aisyah dulu. Nabi bagi tahu, aku nak, Allah SWT telah turun ayat berkenaan dengan kamu, dan sebelum kamu buat keputusan, Allah SWT telah bagi tawaran pada kamu, semua isteri Nabi ni, sebelum kamu buat keputusan, musyarat dulu dengan ayahmu. Tengok Nabi, cara Nabi SAW. Dia panggil Aisyah kan? Dia panggil Aisyah. Aku akan baca ayat Allah SWT telah bagi pilihan pada kamu. Dan sebelum kamu buat keputusan, kamu pergi bicara dulu dengan ayah kamu, dengan ibu bapa kamu. Jadi Nabi baca ayat ni. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya. Wahai Nabi, bagi tahu pada isteri-isteri kamu, kalau kamu nak kehidupan dunia ni, nak perhiasan dia, nak mewah-mewah gini, fata'alai, mari aku nak bagi pada kamu. Aku boleh bagi pada kamu dunia, tapi wa usarrihkunna sarahnya, aku akan cerahkan kamu dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, tapi kalau kamu nak Allah dan Rasul dan akhirat, maka sesungguhnya Allah SWT telah sediakan bagi orang muhsinat, bagi orang wanita-wanita yang salihat ni, yang muhsinat ni, di kalangan kamu ni ajran azimah, ganjaran yang sangat besar. Ya nisa Nabi, Nabi baca tu. Jadi Aisyah bila dengar Nabi baca ayat ni kan, bagi tahu pada Rasulullah, afika nastashir, ya Rasulullah, berkenaan dengan kamu aku nak mesyuarat. Ya, aku tak perlu mesyuarat, aku pilih Allah dan Rasul dan akhirat. Ni keputusan Aisyah. Belum Nabi baca habis ayat, dia tahu keputusan dah, aku nak Allah dan Rasul dan akhirat. Maka cuma Aisyah bagi tahu, ya Rasulullah, cuma aku minta daripada kamu satu perkara, jangan bagi tahu pada isteri-isteri lain. Rahsia ni biar kita berdua. Tak nak bagi tahu. Nabi kata tidak. Kalau mereka tanya aku jawab. Nabi tidak peduli. Dan begitulah Nabi tanya pada semua isteri, dan semua isteri jawab pada sama seperti mana Aisyah radhiyallahu anha. Dan khitab Allah Taala pada isteri Nabi, ya nisa an-nabi, wahai isteri Nabi, man ya'ti minkun nabi fa, siapa-siapa di kalangan kamu melakukan perkara keji, mubayyinatin, dengan jelas, yudha'af lahal adab, maka diazab dua kali ganda daripada orang biasa. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Tengok, bagi Allah nak azab kamu isteri Nabi pun mudah ya bagi Allah. Wa man yaknut minkunna lillah, tapi siapa di kalangan kamu yang taat pada Allah dan Rasul dan melakukan amal soleh, nu'tiha ajraha marratain, kami akan bagi ganjaran dua kali ganda, tak serupa wanita lain. Wa a'tadna laha rizqan karim, dan kami telah sediakan untuk isteri Nabi ini rizqan karimah, rezeki yang mulia, rezeki yang mulia. Ya nisa Nabi, wahai isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kamu bukan seperti mana orang biasa, seperti mana wanita-wanita lain. In taqaitunna fala takhdha, kalau kamu benar-benar bertakwa pada Allah SWT, maka lepas ni fala takhda'na bil qaum, maka bila kecek dengan orang lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu kecek dengan suara yang lembut. Tak. Fala takhda'na bil qaum ni mana jangan kecek dengan biasa, kecek dengan apa? Bukan kena tukar suara, bukan jadi suara jantan, tidak. Kecek dengan apa? Jangan apa? Jangan manja ke suara. Fala takhda'na, jangan kecek dengan orang lain dengan suara yang manja gitu. Wa yatma'al ladzi fi qalbihi marad, maka kalau kamu kecek lagu tu menyebabkan orang yang dalam hati dia ada penyakit ni akan datang keinginan perkara yang tidak baik berkenaan dengan kamu, tapi tak sebut sini kan. Fa yatma'al ladzi fi qalbihi maradun minkunna, dibuatkan minkunna tu tak, kerana ihtiram pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi kecek dengan kecek cara ma'ruf, cara molek, cara biasa.
Tak, bila orang tanya nak. Sebab isteri Nabi ni akan datang, sahabat-sahabat akan datang tanya. Nak belajar apa yang berlaku. Semua tanya isteri Nabi kan. Dan isteri Nabi kan jadi tok guru belakang. Kecek dengan cara biasa. Itu nasi biasa. Bukan kecek seperti mana kecek dengan suami. Tak. Waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Dan tetaplah kamu berada dalam rumah kamu. Letaklah berada dalam rumah kamu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berhias seperti mana orang jahiliah dulu-dulu. Wa aqimnas solah, dirikanlah sembahyang, keluarkanlah zakat, taatlah Allah dan Rasul. Sebenarnya Allah Taala perintahkan semua ni, sebenarnya Allah nak liyudhiba ankum rijsa ahlul bait, untuk Allah Taala hapuskan daripada kamu kepada aris kekotoran sebagai ahlul bait, wa yutahhirakum tathhira, untuk bersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Bersih-bersihnya. Wa dzkurna ma yutla, bahawa kamu di rumah ni bacalah, wadhkurna fi ma yutla fi buyutikum, bacalah, zikirlah apa yang dibaca dalam rumah-rumah kamu, hidupkan amalan-amalan dalam rumah. Halaqah-halaqah Quran, hadis-hadis Nabi dibaca dalam rumah. Min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah, dan juga wal hikmah, dan juga hadis-hadis Nabi. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu keadaan hamba. Latif ni tahu tak hati hamba, keadaan hamba. Siang khabir. Kemudian datang ayat, innal muslimina wal sesungguhnya orang muslimin laki ataupun perempuan, orang mukminin laki ataupun perempuan, wal qanitin orang yang mana nak Allah dalam hati dia, laki ataupun perempuan, wasadiqin as-sadiqat orang yang mana jujur laki dan perempuan, wasabirin orang sabar laki ataupun perempuan, wasabirin wal khashin orang yang khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala laki ataupun perempuan, wal mutasaddiqin orang yang sedekah laki ataupun perempuan, wasaimin dia orang yang mana sentiasa berpuasa laki dan juga perempuan, wal hafizina furujahum wal hafizat orang yang jaga maruah dia laki dan juga wanita, wadzakirin Allah katsiran, dia orang yang mana berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak laki dan juga wanita. Orang lagu ni a'addallahu lahum, Allah Taala sediakan bagi mereka ni keampunan dan ganjaran yang sangat besar. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah, tidak patut bagi mana-mana orang mukmin laki dan perempuan bila Allah dan Rasul telah buat keputusan di atas satu perkara, bagi mereka ni ada pilihan lain, tidak patut dengan urusan mereka, tak ada. Dia kena taat Allah dan Rasul dapat. Wa man ya'sillah wa rasulah, siapa dia derhaka pada Allah dan Rasul, maka dia telah sesat yang sangat jauh, yang sangat jauh. Wa itaqulu lil ladzi, ni kisah seterusnya ni, kisah Allah Taala ambil semua perkara dalam surah Azab, perkara susah-susah belakang. Ini berkenaan dengan apa ni? Zaid radhiyallahu anhu, anak akak Nabi ni, berkenaan dengan masalah rumah tangga Zaid dengan Zainab binti Jahsh. Allah Taala cerita pada kita, wa id taqulu lil ladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi, ingatlah ketika mana kamu kata kepada orang yang mana Allah Taala telah bagi nikmat pada dia, dan kamu telah bagi nikmat kepada dia, pada Zaid. Allah Taala telah bagi nikmat pada Zaid sebenarnya dengan jadikan dia ni anak akak kamu, dan kamu telah ambil Zaid ni sebagai anak akak, sebagai ahlul bait. Kamu kata apa pada dia ketika mana kamu kata pada amsik alaika zaujak, tak, bertahanlah tak dengan isteri kamu ni. Zaid mari mesyuarat dengan Nabi nak cerai Zainab binti Jahsh. Zaid mesyuarat dengan Nabi, tak tahan dah. Tak, sebab tidak sekufu. Zainab orang soleh tapi tak sekufu ni kan, tak boleh. Nabi ingin kebaikan kepada Zaid. Ini anak akak dia paling sayang Zaid ni. Maka dia kahwinkan dengan Zainab. Zainab ni orang Quraisy, bangsa Quraisy, anak beranak Nabi. Dia kahwinkan dengan anak akak dia Zaid. Tapi tak sekupu, tak hidup sekali, tak serasi bala. Jadi Zaid main mesyuarat dengan Nabi, tanya Nabi berkenaan dengan isu Zaid nak cerai kan? Tapi Nabi bagi tahu pada Zaid, sabarlah, suruh sabar, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Terus pergi. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih, dan kamu telah menyembunyikan apa yang ada pada diri kamu yang Allah SWT telah zahirkan. Ni ayat ni bahaya ni. Ayat ni dimainkan oleh Syiah ke apa kan. Jadi drama ni. Hatta dalam kita tafsir kita ni. Bila Zaid mari mesyuarat dengan Nabi tentang Zainab untuk cerai, Nabi bagi tahu pada Zaid, sabar kerana dia tu, bertakwalah kepada Allah, pertahankanlah rumah tangga kamu dengan Zainab tu. Tapi dalam hati Nabi sebenarnya kena pada Zainab. Tu masalah. Terjemah lagu tu masalah.
Apatah lagi riwayat dia tu, riwayat tak sesuai. Riwayat bagi tahu bahawa Nabi SAW pernah satu hari pergi rumah Zaid, panggil Zaid, masuk dalam rumah Zaid, terbuka dia punya tirai tu, nampak Zainab. Jadi Nabi sebut subhanallah. Bak comel Zainab, keluar Nabi SAW. Dia Zainab dengar Nabi kata riwayat lagu tu kan, Zainab tahu Nabi kenal dia. Zainab musyawarah dengan Zaid. Jadi Zaid sebenarnya maknanya cerita Zainab kerana Nabi kenal, dia jadi cerita lagu tu pula. Betul. Zaid ni anak akak Nabi, besar dari rumah Nabi. Zainab ni besar dari rumah Nabi juga. Besar di cerita Nabi juga ni. Kau masuk Islam di Mekah ni, berapa orang je Quraisy masuk Islam ni. Dia besar dengan Nabi dah. Daripada kecil lagi Nabi tahu dah sampai sara mana. Dan masa ni hijab tak apa dia? Hijab tak turun lagi ni. Selepas azab ni baru turun berkenaan dengan hijab ni. Baru perlu tabir ke apa? Tak ada riwayat. Karut belakang. Dan Nabi tahu dah Zainab. Nabi kenal Nabi yang kahwinkan Zainab dengan anak akak dia. Itu cerita tak betul. Hak ni wa tukhfi fi nafsika ni sebenarnya apa dia? Ayat ni sebenarnya Allah Taala sudah bagi tahu dah pada Nabi melalui Jibril alaihissalam. Bahawa Jibril telah bagi tahu dah pada Nabi masalah keluarga Zaid dengan Zainab ni. Allah Taala jadikan qada Allah SWT telah tentukan bahawa Zaid lepas cerai ni kamu kena kahwin dengan Zainab. Jibril telah bagi tahu dah. Dan Nabi bila Zaid ngadu tu Nabi tahu dah. Perkara ni akan berlaku tahu dah. Cuma Nabi SAW sebagai ayah orang berakal lagi mana anak masalah dengan isteri. Bertahan kan? Bertahan. Tapi Allah nak batalkan dia punya apa dia? Adat resah yang mana anak akak ni seperti mana anak sendiri dibengkan pada Nabi. Lepas tu natu anak akak ni pun seperti mana natu sendiri. Jadi Allah Taala nak batalkan perkara ni. Jadikan Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala bagi wadukhwi, kamu menyembunyikan pada diri kamu tahu dah sebenarnya yang mana Allah SWT akan zahirkan. Sebab apa? Wa takhshanna, kamu takut pada orang ramai. Malu Allah, malu juga perkara ni kan. Ni Allah Taala uji Nabi. Wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lah yang lebih sepatutnya kamu takut. Ni sebelum turun ayat, kalau turun ayat Nabi tak musyarat dah. Ni sebelum turun ayat mana Jibril baru bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni Zaid pun tak cerai lagi. Sebab tu dia mari tu. Tapi Allah Taala gambar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan malu Allah Nabi ni dengan natu dia, lepas tu dengan orang ramai ni. Dengan Zaid dengan anak akak dia. Tu benda ni yang sudah jadi adat resah lama ni, payah. Dia bukan boleh selesai dengan perkataan. Tapi Allah jadikan Nabi supaya Nabi mula-mula sekali batalkan benda ni dengan Nabi buat. Kalau Nabi tak buat kan orang memanglah anak akak sepun anak kita juga natu ni orang takut. Kalau tak berlaku pada Nabi, orang akan kekal lagi. Orang akan anggap ke dia Nabi pun tak buat juga. Ni Nabi buat. Allah Ta'ala kahwinkan sendiri Zainab. Dan ni yang berlaku sebenar. Dia semua keadaan semua ni dengan perintah Allah SWT lagi dengan keadaan semua ada unsur begini. Seperti Nabi Ahzab ni kan semua orang main nak serang. Mari ketakutan. Ni diuji dengan keadaan gini. Semua keadaan susah-susah berlaku. Falamma qada Zaid, bila turun ayat ni kan. Tak, bila turun ayat Allah SWT seperti Nabi tidak peduli dah. Sebab tu Aisyah bagi tahu kalau Nabi nak sembunyi kan, ni Nabi akan sembunyi kan. Ni sembunyi. Sebab Nabi kan pemalu, kita tahu kan sifat Nabi pula pemalu. Okey. Pemalu. Falamma qada Zaidun minha watara. Maka bila Zaid telah sesah cerai Zainab, habis dah tempoh dia kan, maka Allah Taala kata zawwajnakaha, maka kami kahwinkan kamu dengan Zainab. Allah Taala kahwin gitu. Likaila, apa Allah Taala kahwin? Allah Taala likaila yakun anil mu'min, supaya lepas ni orang mukmin ni berlaku keadaan begini tidak rasa sakit lagi. Untuk berkahwin dengan natu akak dia. Fi azwaji dia berkenaan dengan isteri yang mana sebagai isteri anak akak ni. Isteri anak akak ni. Idza qada minhunna wa tara, bila selesai dah anak-anak akak mereka ni dah cerai kan isteri-isteri mereka ni, maka tidak jadi kesalahan. Wa kana amrullahi maf'ula, dan keputusan Allah pasti akan berlaku. Maka kana 'ala an-nabi min haraj fi ma farada, tidak patut bagi seorang nabi ni rasa sakit berkenaan apa yang Allah Taala fardu pada dia.
sunnatullah, inilah sunnah Allah fil ladzina khalu min qabl, berkenaan orang sebelum kamu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, begitulah keputusan Allah yang telah Allah telah tentukan, yang telah Allah tentukan. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah uji Nabi berkenaan dengan perkara begini. Perkara begini. Dia letak dari surah Ahzab semua supaya kita faham. Ini keadaan-keadaan Allah telah uji hamba, ada takut dan malu Allah, semua ada. Sebab tu bila kita faham lagu ni, kita akan jadi kuat. Malu Allah ke apa? Nabi lebih teruk lagi. Nabi lebih teruk lagi. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu. Orang yang mana menyampaikan risalah-risalah Allah ni, orang ni dia hanya takut pada Allah. Wala yakhshawna ahadan illa Allah. Dia mereka tidak takut pada sesiapa melainkan Allah. Sebab dia kata ni jazbah nubuwah ni. Nak pergi jumpa orang ni, dia takut hanya Allah. Dia tak takut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak takut pada siapa-siapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jazbah. Ini nubuwah. Orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah ni, wa yakhshawnahu. Takut ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda ni tak ada, kita tidak ada kekuatan. Kita tidak ada kekuatan. Wa kafa billahi hasiba. Jadi cukuplah Allah yang akan hisab kita. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tengok Allah dan Nabi. Tidaklah Muhammad itu tak ayah bagi sesiapa pun di kalangan rijal kamu, di kalangan lelaki kamu. Tak ada. Nabi tak ada anak jantan. Nabi ada anak tina. Anak jantan mati kecil lah. Rijal sebut. Tidak. Min rijal. Walakin Rasulullah, tapi Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, seorang rasul. Wa khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, nabi yang terakhir. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Allah SWT segala sesuatu tahu belaka berdasarkan ilmu dia. Ya ayyuhalladzina amanu, khitab pada kita, baru kembali semula pada kita, wahai orang beriman, udhkurullah dzikran katsira. Ingatlah pada Allah sebanyak-banyak, berzikirlah pada Allah sebanyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah pada Allah pagi dan petang. Huwallazi yusalli alaikum, Allah lah yang selawat pada kamu, nak bagi rahmat pada kamu. Begitu para malaikat berselawat minta daripada Allah bagi pada kamu. Tujuan dia kan liyukhrijakum minadh-dhulumatil nur, untuk keluarkan kamu daripada zulumat kepada cahaya. Tengok zikir pada Allah. Ini kelebihan zikir. Tak, bila kita berzikir maka Allah Taala akan datangkan rahmat. Malaikat pun minta Allah Taala supaya bagi rahmat. Tujuan dia apa? Untuk keluarkan kita daripada semua kezuluman, semua kesesatan. Pemikiran kita, mulut kita, telinga kita, semua ni keluar belaka daripada semua zulumat ila nur, kepada petunjuk. Berarti dia kena ada amal-amal lagi ni. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah SWT pada orang mukmin ni sangat pengasihin. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, ucapan orang mukmin ni hari mereka berjumpa dengan Allah SWT, tahiyyatuhum, ucapan tahiyah kepada mereka hari mereka berjumpa dengan Allah SWT ni apa dia? Salam, sejahtera. Wa adalahum ajran karim, dan Allah Taala tersediakan untuk orang mukmin ni ganjaran yang mulia, ganjaran yang mulia. Ya ayuhan nabi, sekali lagi Allah Taala ulang pada Nabi, wahai Nabi, kami utus kamu ni sebagai syahidan, sebagai saksi bagi umat ni dia seluruh umat. Wa mubasyiran, dia bagi berita gembira pada orang yang taat, wa nadhira, bagi ancaman pada yang derhaka. Wa da'iyan ila Allah, dia ajak manusia pada Allah biiznihi, semua dengan izin Allah. Tengok, bukan dengan cara Nabi, dengan wahyu, melalui panduan wahyu Allah SWT, bukan dengan bijak, tak ada bijak. Wa sirajan munira, sebagai cahaya yang menerangi manusia. Wabasyiril mu'minin, bagi berita gembira pada orang mukmin, bi anna lahum, bagi mereka daripada Allah SWT kurnia yang sangat besar. Oleh kerana itu tengok, wala tuti'il kafirin, jangan kamu ikut orang kafir Yahudi, jangan kamu ikut mereka. Wal munafikin, jangan ikut orang munafikin. Wada adahum, biarkanlah dak kritikan mereka, kata-kata mereka ni. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakkallah pada Allah. Wa kafa billahi wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, bila kamu dak berkahwin dengan mana-mana wanita mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka, atau tak ada layan sebelum sentuh, maka fama lakum alaihinna min iddah, maka tidak ada bagi kamu ke atas mereka ni sebarang iddah, tidak ada iddah, tidak ada iddah. Nikah saja, akad nikah, tak pernah duduk sekali, tak pernah duduk sekali. Detail dia tu fiqh lah. Tak, maksudnya tidak pernah sentuh lagu mana, tak pernah sentuh. Salah ke sentuh dah lagu mana. Tapi sini tamasa ni mana bersama lah, tak tidur bersama, tak pernah tidur bersama. Fama lakum alaihinna min iddah, maka tidak ada iddah bagi perempuan-perempuan yang berkahwin tidak disentuhan. Famatti'uhunna, tapi famatti'uhunna, tak kena bagi juga hadiah. Wasarihuhunna sarahan jamil, dan cerai mereka dengan cara yang baik. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi, ni panduan pada Nabi berkenaan dengan keluarga Nabi.
ahlalna lak azwajaka allati, kami telah halal kepada kamu isteri-isteri kamu yang kamu bagi mahar pada mereka, dan juga hamba-hamba yang ada pada kamu yang Allah SWT bagi pada kamu di kalangan isteri kamu, di kalangan apa? Di kalangan banati ammika, di kalangan sepupu-sepupu kamu belah ayah kamu. Wa banati ammika wa banati ammatika, dan juga anak-anak pak saudara, anak-anak mak saudara, anak-anak pak saudara, anak-anak mak saudara, anak-anak pak saudara belah ayah belah mak, anak-anak mak saudara belah mak, allati hajarna ma'aka, yang mana mereka tu hijrah bersama dengan kamu, dan juga mana-mana wanita mukminah yang telah serah diri pada Nabi, nak tawar diri pada Nabi. In arada, sekiranya Nabi nak, maka Nabi boleh berkahwin dengan dia. Dan ini hanya khusus untuk Nabi SAW. Orang mari tawar wanita-wanita yang mana dia rasa layak dengan Nabi dia ni, dia boleh tawar daripada Nabi SAW. Tapi ini khusus untuk Nabi SAW saja. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwaj, sesungguhnya kami telah tahu apa yang kami telah fardu ke atas dan orang mukmin berkenaan dengan isteri-isteri mereka dan apa yang mereka miliki di kalangan hamba-hamba mereka. Dan kami bagi tahu ni supaya kamu tidak rasa sakar. Sebab Nabi diberi pilihan, nak terima atau tak terima tu, dan Nabi telah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allah ghafuran rahima, dan Allah Maha Pengasih. Begitu juga berkenaan giliran turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Nabi juga diberi pilihan, tidak seperti mana orang lelaki-lelaki lain. Kamu boleh pilih siapa isteri yang kamu nak bersama, siapa yang kamu nak gabungkan dengan kamu. Nabi giliran itu Nabi boleh tentukan lagu mana. Wa man ibtaghaita mimman azalta, siapa saja di kalangan isteri kamu yang mana kamu nak lepaskan, kamu tidak mahu bersama dengan dia, maka fala junaha alaika, Allah Taala bagi keluasan pada Nabi. Bab khijah Nabi yang begitu banyak. Seperti mana Saudah kan, isteri yang sudah tua, bagaimana keadaan dia, Nabi kena ikut giliran kan, ketika kan. Maksud jadi Nabi ni, ayat ni Ibnu Jarir tafsir Ibnu Jarir bagi tahu, ayat ni umum, berkenaan dengan Nabi diberi pilihan berkenaan dengan giliran, dan juga nak buat giliran lagu mana, berkenaan keadaan Nabi, keadaan ni bukan keadaan isteri, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wanita-wanita yang tawar diri itu Nabi diberi pilihan, nak terima atau tak terima. Dzalika adna an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Demikian itu Allah Taala turunkan ayat ni supaya mereka ni tenang, supaya mereka tidak sedih, supaya mereka tahu dengan jelas bagaimana keadaan Nabi ni lagu mana. Sebab mukminat nak kahwin dengan Nabi, dia kena jelas dengan Allah dan Rasul. Sebab dia tahu kalau ni mari daripada Allah, maka mereka akan puas hati. Jadi Allah Ta'ala turun ayat ni supaya isteri Nabi ni tak tahu bagaimana mereka ni, hubungan mereka dengan Nabi ni seperti mana wanita-wanita lain ke. Hak giliran itu seperti mana wanita-wanita lain ke, dia boleh tutup hak kan. Jadi Allah SWT jelaskan dalam ayat ni kan, bahawa mereka tidak seperti wanita lain, dan Nabi tidak seperti mana orang lain. Nabi diberi pilihan, itu keadaan Nabi. Nabi buat keputusan giliran dengan siapa dia, dan bagaimana keadaan dia. Kena musyawarah dengan Nabi, kena musyawarah. Dan Allah Ta'ala bagi pada Nabi keluasan. Allah Ta'ala bagi tahu fala junaha, tidak ada kesalahan bagi kamu. Bagaimana kamu nak buat? Yang penting isteri kamu reda. Ni Allah Ta'ala bagi panduan pada Nabi supaya mereka tidak sedih, supaya mereka reda dengan apa yang diberi pada mereka, semua sekali. Maka musyawarah. Nabi diberi pilihan. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Wa kana Allahu aliman halima, dan Allah Ta'ala alim, maha mengetahui dan maha halim. Kemudian la yahillu lakan nisa'u min ba'd, selepas ini tidak dihalal lagi mana-mana wanita. Wala an tubaddila bihinna min azwaj, kamu tidak boleh tukar dari isteri lain. Walau a'jabaka husnu, walaupun kamu kenal dengan kecantikan mereka, kecuali hamba-hamba sahaya kamu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, Allah Ta'ala atas segala sesuatu ni perhati belaka. Ya ayyuhalladzina amanu, khitab pada orang beriman pula, bagaimana nak muamalat dengan Nabi. La tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum, jangan kamu masuk rumah Nabi, rumah-rumah Nabi ni melainkan dengan izin dia. Ila ta'amin, jangan kamu masuk rumah Nabi walaupun untuk makan, kecuali dengan izin dia, Mana sebelum ni kan, mana sahabat-sahabat ni terus masuk rumah Nabi untuk cari makan, mana-mana susah, mana miskin kan. Jadi rumah Nabi jadi tempat makan para sahabat. Jadi turun ayat ni bagi tahu, walau bagaimana nak makan pun kena izin dulu. Ghairi nadhirina inah, bila lepas makan tu jangan lagi mudah tunggu.
Jangan tunggu lagi nak kecek dengan Nabi, nak buat dengan Nabi. Lepas makan kat selesai balik lalu. Walakin idza du'itum, tapi bila kamu dipanggil, maka fadkhulu, maka masuklah. Fa idza ta'imtum, bila kamu sudah makan fantashiru, maka keluar tu. Wala musta'nithina li hadis, jangan kamu duk cari peluang nak kecek dengan Nabi, duk tunggu lagi Nabi. Nabi masa dia terhad. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, demikian itu dengan perbuatan kamu gitu menyakiti Nabi, menyusahkan Nabi sebenarnya. Fa yastahyi minkum, Nabi malu pada kamu, malu Allah. Tak Nabi, sikap Nabi. Wallahu la yastahi min, dan Allah Taala tidak malu untuk tegakkan hak. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, bila kamu minta daripada isteri Nabi sesuatu benda, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah daripada sebalik tabi. Dan ni hakikat dia. Dia mula purdah turun dah. Mula dah hijab tu bermula ni. Tengok mata ni bukan satu benda yang mana kita seronok dengan isteri kita. Dah, mata ni semua nikmat. Semua nikmat yang Allah Taala bagi dipanggil mata belaka. Mata ni semua nikmat yang Allah Taala bagi pada kita kan. Nikmat main dengan anak mata, nikmat buang dengan isteri mata, nikmat buang dengan sayang pun mata. Dipanggil mata belaka. Bukan mata ni khusus dengan isteri, tidak. Tengok ni mata ni. Wa idza sa'al, sekiranya kamu minta dengan isteri Nabi mata. Tengok ni. Bagaimana? Benda tu khusus bersama dengan isteri? Tidak. Seperti mana tak silap faham sebahagian orang dari sudut lurah mata ni bagi tahu benda yang mana kita berseronok dengan isteri. Tidak. Isteri buat air pada kita relax, itu pun mata juga. Tak. Semua mata. Ni minta sesuatu untuk kegunaan, untuk faedah manusia. Maka mintalah daripada tabi. Minta daripada tabi. Kena ada tabi. Kena ada hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim, demikian itu lebih menyebabkan hati kamu lebih bersih dan hati isteri pun lebih bersih lagi, lebih baik lagi. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, dan tidak patut bagi kamu untuk menyakiti Rasulullah, untuk menyusahkan Rasulullah. Wala an tankihu azwajahu min ba'di abada, dan kamu tidak boleh berkahwin dengan isteri Nabi selepas Nabi wafat ni sampai bila-bila. Tak, sebab apa? Sebab mak kamu, isteri Nabi ni ibu-ibu kamu. Sebab dia panggil ummahatul mukminin. Inna dzalikum kana indallahi, demikian itu berkahwin dengan isteri Nabi ni satu perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa yang besar. In tubudu syai'an aw tukhfu fa innallaha, jika kamu sembunyi, kamu nyatakan sesuatu atau kamu sembunyikan, Allah Taala tahu belaka. La junaha alaihinna fi abaihin, tidak jadi kesalahan bagi isteri Nabi ni berkenaan dengan ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, adik-beradik mereka, anak-anak saudara mereka. Anak-anak saudara mereka belah adik-beradik lelaki mereka, anak-anak saudara mereka belah perempuan, belah adik-beradik perempuan mereka, wala nisaihinna, dan wanita-wanita mukmin orang Islam ni, wala ma malakat ayman, dan juga hamba-hamba sahaya. Tak perlu hijab, tak perlu tabi. Wattaqinallah, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, dan Allah Taala atas segala sesuatu saksi belaka. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, sallu alaihi, maka berselawatlah kamu pada Nabi, wasallimu taslima, dan tunduklah pada Nabi setunduk-tunduknya. Tengok ni, wasallimu ni tak, bukan assalam, tak. Wasallimu ni taslima, maknanya tunduk pada Nabi, patuhlah, ikutlah Nabi, tak 100%. Sallimu taslima. Sebab tu kita Quran, tafsir Quran pada Quran. Jadi sahabat faham dah ayat ni. Dalam surah An-Nisa kan Allah Taala kata fala wa rabbika, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, la yu'minun, orang munafik itu tak akan sempurna iman dia, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara, sehingga mereka jadikan kamu kata putus berkenaan perselisihan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian lepas keputusan yang dibuat oleh Nabi, dia tak rasa sakak lagi, tak rasa tak puas hati. Wa yusallimu taslima. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sama. Wa yusallimu, mereka terima keputusan Nabi ni 100%. Tunduk pada keputusan ni 100%. Ayat ni pun sama. Jadi Allah Taala bagi tahu bagi kedudukan Nabi ni pada kita ni. Allah sendiri selawat pada Nabi. Begitu juga para malaikat berselawat pada Nabi. Maka wahai beriman, selawatlah kamu pada Nabi. Dan wa yusallimu, dan tunduklah, ikutlah Nabi 100%. Selalu ikut Nabi. Sahabat faham ni. Jadi bila ayat itu, okay, sahabat jumpa Nabi Rasulullah, kami tahu dah taslim pada kamu, kami tahu. Tapi nak selawat tu lagu mana? Nabi aja. Nabi selawat pada Nabi. Nabi aja. Sahabat tak tahu nak selawat. Sahabat tak tahu nak selawat. Jadi Nabi aja. Nabi aja lagu mana selawat? Ibrahimiyah, selawat Ibrahimiyah. Itu selawat yang Nabi aja.
Yang ni selawat Nabi kata, siapa dia selawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan selawat pada dia 10 kali. Selawat Nabi. Selawat Nabi. Dan di antara taslim pada Nabi, ikut selawat Nabi. Ni maksud selawat tak ikut dah taslim dah pada Nabi. Bagaimana dia nak taslim pada Nabi? Kita rekod selawat lain pula. Selawat lain. Faham mula rasa selawat kita lebih hebat daripada orang lain. Dia buat cerita. Mana boleh sama dengan Nabi? Nak Zainab bin isteri Nabi kan? Siapa dia? Safiyah binti Huyai. Nabi tu nak sembahyang subuh kan? Dia telah bangun awal dah, dia telah duduk nak zikir. Kemudian lepas sembahyang subuh, Nabi duduk sembahyang subuh berjemaah, Nabi duduk zikir masjid. Nabi balik waktu duha. Nabi balik rumah kan? Rumah dia, masuk bilik dia, tengok dia duduk zikir lagi. Maka Nabi tanya, daripada aku keluar tadi sampai sekarang kamu duduk sini? Isteri dia kata, ya. Nabi kata, kamu ucap zikir yang aku ajar ni 4 kali saja. Kamu mulai 4 kali, lebih baik daripada kamu ucap daripada sebelum aku pergi dan sampai aku balik. Pasal apa dia? Orang yang boleh hajar zikir lebih baik daripada isteri Nabi. Orang Arab khalis. Tak. Zikir lebih baik. Sebab tu kita kena rasa hak Nabi paling hebat sekali. Sebab tu kalau nak jadikan amalan selawat ni hak Nabi paling buat. Cuma saya tak bagi tahu, memang Nabi tinggi doa tak padan dengan kita. Kita ni hak cak ayah kena hak ni, hak cak ayah juga. Dia tukar kita pula dah. Khianat dia ni. Tak. Memang hak Nabi tinggi doa kita tak ada padan pula. Hak ni pula ya Quran. Ya Allah. Mudah Nabi ajar mudah dah. Paling kuat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling malah. Kalau rajin Ibrahimiyah, mana kita tasyahud. Hak tu paling sempurna. Dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia taslim pada Nabi, ikut Nabi. Innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasul ni, la'anahumullah, la'ana Allah di dunia dan akhirat, wa adalahum adzaban muhina, dia bagi mereka azab yang hina di akhirat, hina di akhirat. Walladzina yu'dzuna almu'minin, dia orang yang menyakiti orang mukmin, lelaki dan perempuan, bighairi maktasabu, tanpa apa kesalahan yang mereka buat, tuduh macam-macam. Faqad ihtamala buhtanan wa ismun, mereka telah menanggung satu tuduhan yang berat dan juga dosa yang sangat besar. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, bagi tahu pada isteri kamu, bagi tahu pada anak perempuan kamu, bagi tahu pada nisa'il mukmin, wanita-wanita orang Islam, yudnina alaihinna min jalabibihin. Tengok, hendaklah dia yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah dia melabuhkan ke atas mereka ni min jalabibihin, daripada jilbab-jilbab mereka, daripada tudung-tudung mereka. Dzalika adana an yu'rafna fala yu'dhan, demikian itu cara dan paling hampir untuk mereka tidak dikenali dan tidak disakiti, tidak diganggu, insya-Allah Allah semua. Itu ayat hijab selepas Ahzab. Ni ayat jilbab. Dia jilbab ni apa ni? Bukan jilbab tudung kita ni. Jilbab ni tudung belakang. Tudung belakang. Benda ni kita akan bicara dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur. Sebenarnya tidak ada khilaf 4 mazhab sebenarnya. Tak, bila turun ayat ni, sahabat-sahabat kan, semua wanita-wanita Islam tutup belakang. Tutup belakang. Yang dinisbah kepada Imam Syafi'i, kecuali muka, bukan aurat, berbahasa dalam kitab fiqh kan, sehingga dijadikan sebagai panduan orang kita sekarang. Tak. Aurat wanita ni mana? Aurat wanita ni. Tak, seluruh tubuh dia kecuali muka dia tapak tangan. Yang dibicara dalam kitab fiqh tu dalam mazhab Syafi'i tu, berbahasa lagu tu dalam bab semaya belakang. Bab semaya tu. Silap. Dia tak umum luar di rumah. Tu dalam bab semaya. Bab semaya ni aurat wanita ni tak seluruh tubuh dia kecuali muka dia tapak tangan. Muka dia tapak tangan. Tu dalam semaya. Adapun luar semaya, dalam luar semaya tu tak khilaf. Tak. Hanafi ke, Syafi'i ke, Maliki ke, Hambali ke, salah-salah dulu ke, tak? Semua termasuk muka sekali. Masuk muka sekali. Boleh ditanya tuk-tuk pondok. Sebab tu pondok-pondok lama dia kekalkan benda ni. Sebab tu asal dia tu dalam Syafi'i. Semua orang guna, ulama guna. Dak ambil, sebab tu ambil dalil tu perkataan Syafi'i yang mana Syafi'i bagi tahu tidak muka ni bukan aurat tu. Semua dalam semaya. Kharijil bait, luar rumah ni sepakat. Luar rumah ni sebenarnya, tapi sudah syaik, sudah tersebar begitu sampai kita tak nak katakan apa. Tak nak katakan apa. Bab ni jadi sensitif. Bab ni bukan setakat orang awam sensitif, dalam usaha dakwah tabligh pun sensitif, tak boleh kecek. Tak. Tapi kita tak peduli bila siapa tempat dia. Tapi ini hakikat dia.
Yang boleh sebenarnya muka ni boleh tunjuk ni pada adik-beradik sebenarnya. Pada adik-beradik, pada pak saudara, mak saudara. Pada pak. Sebenarnya bila turun ayat ni kan, sahabat terus berubah, suruh tutup belakang. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dia Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pengasih. Maha Pengampun, Maha Pengasih. La in lam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim. Ayat ni akan Allah SWT akan peditikan dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur. Surah 102. Allah Taala sebut susah. Sebab tu dia kena gabung surah An-Nur ada surah Ahzab. Baru kita akan nampak dengan jelas. La in lam yantahil munafiqun, kembali semula siap kritik munafikin. Sekiranya munafikin tak berhenti lagi. Tak berhenti ke apa? Tak kritik, tak Islam. Kritik, tak perintah-perintah Allah SWT, tak sesuai. Begitu juga orang yang mana ada penyakit dari hati. Wal murjifuna fil Madinah. Dia orang yang mana suka cerita-cerita ni di Madinah ni, orang-orang lagu ni. Lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang lagu ni kita akan kuasai mereka. Allah Taala bagi tahu lanughriyannaka bihim. Kami akan bagi pada kamu kuasa untuk kuasai mereka. Thumma la yujawirunaka fi illa. Kemudian mereka tidak akan duduk jadi jiran kamu mereka sekejap. Mereka akan dihalau. Mal'unin, mereka semua ni mal'unin, dilaknat belaka. Aina ma thuqifu, di mana saja mereka berada mereka akan ditangkap. Dan mereka Allah Taala bagi tahu dibunuh, dijauhkan jauh-jauh. Sebab mereka ni orang yang merosakkan orang Islam. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Inilah sunnah Allah berkenaan dengan orang sebelum mereka. Walan tajada li sunnatillahi tabdila. Dan kamu tidak akan dapati perubahan pada sunnah Allah Subhanahu taala, sunnah perjuangan ni. Yas'alukan nasu anis saah. Ada orang tanya kamu, manusia tanya, munafik ni ada nifak ni. Bertanya kamu tetap bila kiamat? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah kiamat ni tetap waktu dia ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudri, kamu tak tahu, la'alla as-sa'ata takunu qariba. Boleh jadi kiamat sudah hampir dah. Innallaha la'ana al-kafirin. Sesungguhnya Allah Taala telah laknat orang kafir, wa adda lahum sa'ira. Dan telah sediakan untuk mereka ni api neraka yang membakar. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka. La yajiduna waliyan wala nasira. Dan mereka tidak dapati sebarang pelindung dan sebarang penolong. Yauma taqallabu suhana akhirat. Hari yang mana wajah-wajah mereka ni dipanggil pada api neraka. Tengok, yauma tuqallabu wujuhin. Hari yang mana wajah-wajah mereka dihadapkan pada neraka, pada api. Ketika itu mereka kata, yaqulu ya laitana, mereka kata, kalulah kami masa tahdiah dulu ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalulah kami taat pada Allah, taat pada Rasul. Itu ada penyesalan orang yang mana tidak mahu tunduk pada Allah dan Rasul. Wa qalu rabbana, mereka kata pada wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, kami sesak ni kerana jadi lagu ni kerana kami ikut orang ni. Ata'na sadatana, kami ikut pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, fa adalluna as-sabila, jadi mereka telah sesatkan kami daripada jalan yang lurus. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim difaini min al-adab, bagilah pada mereka azab berlipat kali ganda, wal anhum la'nan kabir, laknat mereka laknat yang begitu besar. Habis kat tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, para sahabat Nabi, la takunu kalladzina adaw Musa, jangan kamu jadi seperti mana orang yang mana menyakiti Nabi Musa. Abarrahu Allah mimma, lalu Allah Taala telah selamatkan Nabi Musa daripada apa yang mereka tuduh. Mana jangan kecek tentang Nabi. Ni mula panduan Allah SWT kepada para sahabat ni, dak keluarga Nabi, isteri Nabi ni lain merah. Sebab lepas ni akan berlaku. Kerana permainan Yahudi, permainan munafikin ni dak menyebabkan kesucian rumah tangga Nabi ni dak dimainkan. Jadi Allah Taala turun, jangan kamu sakiti. Kamu kena tahu perkara-perkara yang menyakiti Nabi ni kamu kena elak. Jangan jadi seperti mana Bani Israil yang menyakiti Nabi Musa AS. Wa kana indallahi wajiha, dan baginda Nabi Musa ni orang yang ada kedudukan di sisi Allah. Begitu juga Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam ni orang yang ada kedudukan di sisi Allah. Kita tak boleh buat Nabi ni macam orang biasa. Dan kita tak boleh buat keluarga Nabi ni macam biasa. Dan kita tak boleh buat anak-anak Nabi ni macam orang biasa. Keturunan dia macam mana? Tak boleh. Kita kena jaga dia punya kehormatan, dia lebih tinggi lagi daripada orang biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida, bertakwalah kamu pada Allah, dan wa qulu qawlan sadida, ucaplah qawlan yang betul, ucapan yang betul. Ucapan yang betul kepada la ilaha illallah, seperti mana Allah Taala nak. Apa pun keadaan, tak seperti mana Allah Taala nak. Allah Taala kata lagu ni, rakyat lagu ni. Seperti mana sekarang ya? Orang manipulasi.
Tak lihat mai dalil. Mana ada? Tak. Mana-mana imam a'immah 4 mazhab yang mengatakan kalau wanita-wanita Islam boleh keluar rumah ni dedahkan muka dia. Tak ada. Tak ada. Kita dulu, anak dulu kita juga. Kita terkesan dengan tok-tok kita. Kita baca kitab. Dalil tu dia guna. Tapi bila diberitahu, cuba tengok dalil yang mereka ambil itu. Mana dalil kitab Syafi'i? Dalil yang dia ambil daripada Imam Malik. Mana letak dah kita? Semua tu perbahasan dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang memang wanita aurat dia muka ni bukan aurat. Dalam bab sembahyang. Amma kharijul bait. Perbahasan wajah muka-muka wanita pada luar sembahyang tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Dan bila tu ayat ni para sahabat isi semua tutup belakang. Tutup belakang. Kecuali yang mana untuk seperti mana mata. Kalau lain tutup belakang. Sebenarnya. Dan ini qaulan sadida. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa beriman bertakwalah kepada Allah wa qulu qaulan sadida. Ucaplah ucap seperti mana Allah Taala nak. Lagu mana Allah Taala nak. Nabi kena ikut seperti mana yang Allah Taala bagi tahu. Seperti mana Allah SWT kahwinkan Nabi dengan Zainab, Nabi kena bagi tahu. Kena baca ayat tu. Kena dedahkan. Nabi kena berkahwin dengan Zainab. Nabi kena bagi tahu. Walau malualah lagu mana pun, walaupun keadaan lagu mana pun, perintah Allah Taala ada depan. Ini qaulan sadida. Dan ni payah. Ni berkenaan amanah ni. Bila kamu buat lagu ni, yuslih lakum amal. Allah akan baiki amalan kamu. Allah Taala ampun dosa kamu. Wa man yuti'illah wa rasulahu, siapa dia taat pada Allah, faqad faza fawzan 'azima. Inilah kejayaan sangat besar. Inna aradna al-amanata 'ala, sesungguhnya kami telah bentangkan amanah kepada langit dan bumi, penduduk langit dan penduduk bumi, pada gunung Gana, fa abaina, mereka semua tu penduduk langit penduduk bumi, langit dan bumi, gunung Gana ni, fa abaina ayahmilnaha, mereka semua tidak mahu tanggung amanah ni. Wa asfaqna minha, mereka sangat takut. Wa hamalaha al-insan, manusia yang nak tanggung amanah ni. Dan manusia ni zaluman jahula, banyak buat zalim, banyak jahil. Amanah ni apa? Ni ayat ni. Amanah yang dalam surah Ahzab ni. Amanah ke apa dia? Apa perkara perintah Allah depan. Amanah ni ke apa dia? Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida. Supaya dapat beza, tengok, li yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu al mu'minin wal mu'minat. Amanah ni dia membezakan di antara sadiqin wa sadiq. Dia membezakan di antara orang yang jujur dengan orang yang munafik. Dia membezakan di antara orang musyriki dengan orang muwahhidin. Ni amanah. Apa perkara? Kita boleh rasa beratnya langit dan bumi tak boleh nak tanggung tu, tak mesti kerana takut. Beratnya apa? Setara mana? Setara sepuluh Nabi bila nak azab orang nak serai tu, kena ikut wahyu Allah juga. Sebagaimana Nabi di Mekah kan, 360 bahala nak buat la ilaha illallah tu, amanah tu. Nak berdiri keadaan lagu tu. Dalam keadaan situasi tak sesuai. Oh, kita tahu beratnya la ilaha illallah, beratnya amanah yang Allah Taala bagi. Allah Taala uji kita ni. Nak letak apa keadaan, perintah Allah Taala ada depan, sunnah Nabi ada depan. Ini ujian kita untuk kita selamat di akhirat. Tak nak jadi kan? Sebab tu amanah, nak faham mana, dia kena baca surah Ahzab juga. Dia tak boleh ambil situ. Dia bukan amanah-amanah biasa. Amanah yang mana setiap masa, setiap keadaan ni dah perintah Allah Taala ada depan. Kita tak terkesan dengan orang lain apa keadaan. Sebab keadaan-keadaan mari ni menyebabkan kita ni kena buat perintah Allah SWT. Kena tak tepi perintah Allah SWT. Dan amanah ni untuk membezakan supaya Allah SWT dapat bezakan, liyu'adziballahu al-munafiqin, untuk Allah Taala azab orang munafikin, lelaki dan munafikin perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, orang musyrikin dan lelaki dan perempuan, wa yatuballahu al, dan supaya Allah Taala terima orang mukminin wal mukminat, wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pengasih. Habis surah Ahzab, kita sambung semula. Kita baca sikit surah Baqarah. Tidak tak ada habis, banyak lagi ni. Kita ada pagi lagi. Muka surat 29 Baqarah, ayat 189. Ayat 189. Ayat puasa ni. Ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang anak-anak bulan, tentang anak bulan. Maka jawablah, hiya mawaqitu linnas wal, anak-anak bulan ni Allah Taala jadikan sebagai asbab untuk tahu waktu-waktu. Ya. Waktu-waktu untuk manusia, dan juga waktu haji, hari-hari untuk manusia. Anak-anak bulan ni
bulan Muharram, Safar, Rejab, waktu-waktu untuk manusia. Itu jawapan Allah SWT pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh Nabi bagi tahu pada dia. Pertanyaan ni apa pertanyaan ni? Kerana bawa sahabat tanya tentang anak bulan ni. Maksud sebenar tanya ni tentang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala perintahkan datangkan mimpi kan supaya pergi buat haji. Selepas Khandaq selepas Ahzab, Khandaq dan Ahzab. Selepas kita baru baca surah Ahzab ke tak? Selepas Ahzab ni mari perintah Allah SWT datang, Allah Taala datangkan mimpi pada Nabi. Nabi pergi buat haji. Tahun ke-6 ni tahun ke-6 ke Nabi. Tahun ke-6 ke Nabi. Tahun ke-6 ke Nabi. Dia pergi masih pergi lagi ni. Baru berlaku Ahzab kan? Berlaku Ahzab. Quraisy rugi banyak mana. Dan Nabi pergi ni bulan haram. Dan Nabi Allah Taala perintah tu, tentu dalam perintah Allah ada kejayaan. Nabi tak peduli kan? Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surah Ahzab kan tak? Bagaimana Allah Taala suruh Nabi. Tidak patut bagi seorang Nabi bila diperintahkan tak buat. Dia kena sempurnakan perintah Allah. Jadi perintah Allah sekali pada Nabi daripada para sahabat supaya pergi buat haji. Dan kita masih pergi lagi. Memang boleh haram. Jadi bila Nabi bagi tahu pada para sahabat kita akan pergi buat haji. Maka sahabat-sahabat ulama iman ni pergi tanya Nabi. Dia bahasa kinayah belakang ni. Bahasa kinayah. Tanya kepada dia, ya Rasulullah, anak bulan tu lagu mana? Bukan yang bulan ni lagu mana? Bapak tanya soal lagi ni sebab Quraisy ni, orang Mekah ni, jahiliah ni telah rosakkan sistem bulan pun mereka telah rosak dah. Bukan mereka telah rosakkan sistem haji tu. Amalan haji tu jadi syirik. Tak. Mereka rosak juga bulan-bulan haji pun mereka rosakkan juga. Rosakkan juga. Jadi perkara ni maklum, ma'ruf di kalangan orang Arab ni. Jadi para sahabat ni apa dia? Soalan ni berpunca kerana takut. Kita pergi nak buat haji, kita faham dia boleh haram dah. Tapi Quraisy bila dengar Nabi pergi dengan para sahabat ni nak pergi buat haji, maka dia enjoy kan. Tak. Dia enjoy. Dalam perjalanan tu dia enjoy. Kita ingat kau masuk dah boleh haram. Tak. Boleh Zulkaidah. Tak. Zulkaidah. Tapi Quraisy enjoy, tak masuk lagi rupanya. Bila dia nak serai kan, Quraisy lagu tu. Orang Arab jahiliah lagu tu. Tak. Dia biasa enjoy bulan. Sepatut masuk bulan depan, sepatut 10 hari lagi masuk, dia enjoy jadi 20 hari. Dia enjoy. Bila dia nak biasanya kerana peperangan lah. Kerana peperangan. Jadi suasana perang kan? Suasana perang. Jadi sahabat tanya lagu ni takut Nabi terlepas pandai. Takut Nabi terlepas pandai. Tak, biar Nabi ingat juga kita yang nak pergi umrah, kita nak pergi haji. Mana pergi haji dengan pakaian ihram, dengan bawa binatang korban, dengan tidak bawa persiapan perang. Kita nak pergi tempat musuh dengan kelengkapan perang. Tak. Jadi keadaan bahaya. Keadaan bahaya kita. Jadi mereka tanya. Jadi Allah Taala jawab. Mereka tanya berkenaan dengan anak-anak bulan ni lagu mana sebenarnya. Waktu untuk manusia ada waktu haji. Walaisal birra bi anni jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah walaisal birra bi anni jumlah mu'taridah. Allah Taala kritik berkenaan dengan kefahaman orang Madinah ni tidak ada pada orang Mekah ni. Orang Madinah faham kalau pergi haji, pergi umrah kan balik daripada haji umrah tak boleh masuk ke pintu depan, masuk ke pintu belakang. Masuk ke pintu belakang. Kefahaman setiap zaman macam zaman kita kan, kalau tengok orang India, orang Pakistan pada juga, orang Turki pada juga ni. Kalau pergi Kaabah kan, tawaf kan tak, bila nak keluar daripada Masjidil Haram kan tak, dia jalan ke belakang. Tu perasan tak, ada orang jalan ke belakang ni sebab dia tak boleh paling punggung. Dia ada tok guru dia kampung ayat tu, tak boleh paling punggung, tak boleh paling belakang Kaabah ni, Kaabah mulia ni. Maka dia jalan daripada Kaabah sampai ke pintu kan, dia jalan ngunduh. Dia ada sakit-sakit gini. Agama kita bukan lagu tu. Agama kita tak ada lagu ni. Agama kita tidak ada lagu ni. Jadi orang menjadi macam tak warah. Macam tak warah. Jadi ni kefahaman orang Madinah. Bila balik haji kan tak boleh masuk ke pintu rumah, masuk ke belakang. Jadi Allah Taala datangkan kaedah. Dan ni kaedah ni sangat besar. Sebab Allah Taala letak sini ni. Walaisal birra bi an ta'til buyu. Kebaikan yang sebenar tu bukanlah dengan kamu tak masuk rumah kamu daripada pintu belakang dia. Walakinnal birra man ittaqa. Tapi kebaikan sebenar di sisi Allah takwa. Takwa, jaga perintah Allah, jauh larangan. Ni kebaikan ya. Dah kamu dak buat yang kamu rasa ni molek tanpa dalil, tanpa agama, tanpa ni, itu bukan kebaikan. Walaupun kamu rasa molek. Maka datangilah, masuklah rumah kamu ikut pintu dia. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Wa qatilu fi zani, jawapan dia ni sebenar. Mereka tanya kamu tetap ahillah, maka jawab wahai mak, itu waktu untuk manusia, ada waktu haji. Kalau lepas tu mereka orang Mekah ni telah ijah dah.
Anjak dah bulan. Kalau kita nak pergi buat haji, dia serai kita lagu mana? Kalau dia serai waqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ni nak tanya pada orang Islam ni, dah letak perintah ada kejayaan. Pergi, Allah Taala suruh pergi buat haji, tak payah buat perkara apa, pergi buat haji. Tapi kalau mereka serai, maka perang apa yang ada, dapat bantuan Allah. Oh, ni payah ni. Kita nak yakin pada perintah Allah. Sebab tu kita baca dah surah Baqarah awal ke tak? Bagaimana Allah Taala tunjuk dah kudrat dia, supaya kita yakin dengan Allah SWT. Bani Israel ke? Tak, Allah bagi Allah Taala bagi nusrah pada Bani Israel. Firaun Allah Taala binasa ke? Dengan tukar tak ada kau satu tu laut boleh. Dengan tukar tu bila katak batu ke tak keluar air. Tak, kita cari tukar pula. Kan tukar nak perintah Allah. Perintah Allah menyebabkan laut terbukaan. Allah nak kata kun fayakun. Allah Taala kata batu tu Allah Taala bagi tahu pada Nabi Musa, fadrib bi'asakal hajar. Pukullah dengan tukar kamu tu batu tu. Maka bila pukul saja keluar air. Keluar itu kerana perintah Allah. Kita baca gitu kita nampak tukar pula. Hai jumpa tukar Nabi Musa ni. Tak. Allah Taala nak perintah dia tu. Jadi kalau perintah Allah Taala satu tu keluar gitu, ni perintah Allah buat haji umrah ni ada kejayaan. Kita nak faham lagu ni. Dalam perintah ni ada kebesaran dia. Kalau kita nak faham sultan suruh gapo-gapo kan besar lalu kan. Besar. Sebab kita ada kebesaran dia. Sebab kita ada kebesaran dia. Sebab tu Allah, kita kena rasa Allah tu besar, baru kita rasa gapo perintah dia besar. Dia Allah kita ni, daripada benda hidup dia boleh mati kan, daripada benda mati dia boleh hidup kan. Bagaimana kudrat dia, Malaysia dia berlaku kan. Patutnya kita tidak ada ragu-ragu lagi. Tama-tama kita baca Quran 86 surah di Mekah kan. Tak, bagaimana bila Allah Taala kata wa'timul hajj, Nabi bila Allah Taala kata wa'tim ni ayat sebenar, wa'timul haji wal umrata lillah. Pergilah kamu sempurnakan haji dan umrah. Sahabat bila dengar gitu, sahabat lemah-lemah iman lah. Maka mari pertanyaan pada Nabi, lagu mana? Kita ingat kau dia masuk boleh hari dah, rupanya Quraisy enjak kan. Maka dia serai kita. Kalau dia serai, waqatilu fi sabilillah. Berperanglah kamu di jalan Allah. Orang yang mana memerangi kamu tu, wala ta'tadu, jangan kamu tengok melampau ni. Jangan kamu melampau ni, jangan kamu penakut. Wala ta'tadu sini ni mempuasi tak salah tengok para sahabat ke tak. Semua ni wala ta'tadu ni jangan kamu jadi penakut, jangan kamu lari daripada medan perang. Tak tadu sini, jangan lari daripada medan perang. Jangan menjadi pengecut. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang mana mu'tadin, yang melampau ni, Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu taqifu, di mana saja kamu jumpa mereka. Wa akhrijuhum, halak keluarlah mereka daripada tempat yang mana mereka telah keluarkan kamu. Ni peluang. Kalau mereka suka kamu sungguh, itu nusrah Allah pasti akan berlaku. Allah Taala nak suruh orang mukmin ni, para sahabat ni yakin dah buat dengan perintah Allah. Ni ajib. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dia fitnah ni lebih teruk daripada pembunuhan, daripada peperangan. Tanya ni. Walaupun boleh haram. Fitnah ni gapo dia nak ini sepakat kan? Fitnah sini gapo dia? Syirik. Syirik tu fitnah sebenarnya. Bid'ah tu fitnah sebenarnya. Bersatu di atas bid'ah itu tak ada nilai di sisi Allah. Bersatu di atas syirik tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Untuk tegakkan sunnah ni, menyebabkan pecah belah ni, itu lebih baik daripada bersatu di atas bid'ah. Seperti mana Nabi kan, Nabi di Mekah kan, kerana Nabi nak tegakkan tauhid kan, pecah belah kan. Semua para anbiya gitu. Sebab tu kita kena jelas. Dan ni cara untuk satukan benar-benarnya manusia. Benar-benar manusia di atas tauhid, di atas jelas tentang Allah dan jelas tentang akhirat. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, jangan kamu perangi mereka ketika mana kamu duduk di Masjidil Haram sehingga mereka perangi kamu. Fa in qataluukum, sekiranya mereka perangi kamu, maka balah, lawan. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan untuk orang kafir. Dia janji kemenangan Allah. Fa in intahau, tapi kalau mereka tidak serai kamu, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun Maha Pengasih. Wa qatiluhum, perangilah mereka sehingga tidak berlaku lagi fitnah. Dia agama ni hanya orang tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala beritahu pada fa in intahau, tapi sekiranya mereka berhenti, fala unwana illa 'alal zalim, maka janganlah kamu jadi bermusuh dengan mereka melainkan pada orang yang buat zalim. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram memang kena dihormati sebagai bulan haram. Tapi wal hurumatu qisas, bagaimana haram pun dia bila pencerobohan dibuat, maka keadilan perlu ditegakkan. Qisas wal hurumatu qisas. Bila orang ceroboh tu, walaupun duduk dalam Masjidil Haram, walaupun duduk di tanah haram, maka kezaliman tu perlu ditegakkan. Qisas.
Faman i'tada alaikum, maka siapa dia mari serai kamu, maka fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada, maka lawan seperti mana mereka serai kamu. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah bahawa Allah Taala bersama orang muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillah, infaklah harta kamu di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke tempat kebinasaan. Wa ahsinu, dia buatlah baik, innallaha yuhibbul muhsinin, sungguh Allah Taala suka pada orang muhsinin. Ayat ni kena sambung dengan ayat sebelum dia. Bila jihad ada infak. Ni infak mana ni? Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidi, jangan kamu campak diri kamu ke binasa. Tidak infak di jalan Allah ni menyebabkan kamu binasa. Jangan. Ayat ni kan? Tulqu bi aidikum ila tahlukah ni bukan bawa kereta 100 lebih daripada had laju tu, campak ke dia, isap rokok. Tapi tidak ada masalah. Umum lafzi itu boleh guna. Tapi kita kena faham ketika mana ayat ni diturunkan. Seperti mana para sahabat bagi tahu. Ayat ni turun pada kami kan? Tak bagi tahu. Berkenaan apa dia? Bila sahabat mula ni selepas Ahzab dah kan. Jadi sahabat dah ada harta daripada Bani Quraizah kan. Jadi mula dah nak baiki kebun dia. Ada kebun nak baiki kebun dia. Dan masa ni pula ketika ni buah-buah nak buah dah. Nak buah dah. Bukan nak buah lah, bukan nak buah, nak petik. Nak petik lah. Jadi kami mula berfikir bahawa bagi orang lain lah pergi dulu. Bagi orang lain pun. Sebahagiannya tak pergi lagi. Nak baiki kebun dulu. Jadi ada fikir bila ada tuntutan jihad untuk baiki dunia ni dulu ni, Allah Taala bagi tutur ayat pada kami. Jangan kamu campakkan diri kamu ke tempat binasa. Ke tempat binasa. Agama perlukan kita untuk disempurnakan. Tiba-tiba kita ada urusan dunia kita, ini tidak patut berlaku. Ini kita telah Allah Taala umpamakan seperti mana kamu telah merosakkan diri kamu sendiri. Kamu campakkan diri kamu ke tempat kebinasaan. Jangan tukar tuai kita betul. Harta ni sebenarnya Allah Taala bagi untuk tegakkan agama. Untuk tegak yang ini turun pada para sahabat. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Taala suka pada orang yang buat muhsinin. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat dia ni menyebabkan soalan itu timbul tu ayat sebelum tu. Dan ni apa dia? Dalam keadaan suasana perang. Jadi sahabat bila turun ayat begini kan, mula pergi dengan pakaian ihram, pergi dengan tidak ada kelengkapan perang, pergi tempat musuh. Ni sebab ni pergi ni puan hadirin, Allahu akbar. Ujian ni. Kita pergi baru panah-panah lagi dengan orang Mekah ni. Tiba-tiba kita pergi lagu ni. Dia benda ni tak orang Mekah tahu. Orang Mekah tahu. Tapi kerana perintah Allah, Nabi pergi kan? Nabi pergi. Tengok Allah SWT datangkan keadaan, datangkan Hudaybiyah, hadiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung. Pengesaan wa atimul hajj. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.